Cikgu nak terangkan hari ini cara-cara menukar ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Kita tengok perkaitan ukuran panjang. Okey, 1 kilometer bersamaan 1000 meter. 1 meter bersamaan 100 sentimeter dan 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. Yang ni awak kena ingat perkaitan antara kilometer dan meter dan sentimeter dan sentimeter dengan milimeter. Okey, kalau nak senang ingat, kita tengok ni, kami murid cemerlang matematik. Kami murid cemerlang matematik. Kami KM. KM ni untuk kilometer. Murid M. Cikgu letakkan M tu. Murid. Nampak cikgu color kan? Warna merah. Cemerlang. Okey, CM untuk sentimeter dan matematik MM untuk milimeter. Okey, untuk penukaran unit 1 kilometer, jika nak tukar pada meter, kita kena darab dengan 1000. Okay, kalau meter nak tukar kepada sentimeter, kita kena darab dengan 100. Sentimeter nak tukar pada milimeter, kita kena darab dengan 10. Okey, untuk yang sebaliknya, milimeter nak tukar pada sentimeter, kita kena bahagi dengan 10. Sentimeter nak tukar pada meter, kita kena bahagi dengan 100. Dan meter nak tukar kepada kilometer, kita kena bahagi dengan 1000. Contoh, 4000 meter nak tukar kepada kilometer, jadi kita bahagi dengan 1000. Jadi kita dapat 4 kilometer. Okey, untuk isi padu cecair dan jisim, penukaran unitnya 1 liter bersamaan 1000 ml. 1 kg bersamaan 1000 G untuk jisim. Untuk isi padu cecair 1 liter bersamaan 1000 ml. Untuk jisim 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Dia sama tadi macam kilometer tukar kepada meter. Okey, ingat, liter nak tukar pada ml, kita kena darab 1000. Yang ni kg nak tukar pada G, kita darab 1000. Jika gram nak tukar kepada kilogram, untuk jisim ni kita kena bahagi dengan 1000. ml nak tukar kepada liter, kita kena bahagi dengan 1000. Yang ni semua ni awak kena ingat. Okey, kalau 1 liter bersamaan 1000 ml, kena ingat. Kalau yang tadi kami murid cemerlang matematik tadi, kilometer pada meter, meter kepada sentimeter dan sentimeter kepada milimeter tu pun kena ingat. Okey, kita tengok latihan penukaran unit ukuran panjang menggunakan kaedah penukaran biasa. Nanti cikgu akan ajar guna kaedah kotak. Okey, kami murid cemerlang matematik tu, awak kena ingat tadi. Okey, ni soalan ni, kilometer dan meter tukar kepada meter. Okey, yang ni dia dah meter, 5 meter. Jadi tak payah tukar lah. Yang kita kena tukar 4 kilometer. Kilometer nak tukar pada meter, kita kena darab dengan 1000. Awak tak perlu darab yang bentuk lazim yang panjang tu. Kalau 4 darab 1000 jadi 4000. Okey, yang tak perlu kita tukar tadi 5 kan? Jadi 4005 meter. Kita boleh tulis terus 4005 meter. Tuliskan unitnya. Okey, untuk yang ni 13405 meter nak tukar kepada kilometer. Dari meter nak tukar kepada kilometer, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, kita buat bahagi bentuk macam ni. 13405 bahagi 1000. Susun betul-betul. Yang 1000 ni mesti sifar kat belakang sekali. Sifar belakang sekali sama dengan 5 kan? Sifar sama dengan sifar. Dia mesti ada member. Okey, ada kawan dia. Sifar sini, letak 1 sini. Ada 1, 2, 3 kan? Kita okey, jadi jawapannya yang dekat kita garis ni, kita letakkan titik. Jawapannya 13.405 kilometer. Tuliskan unitnya. 13.405 kilometer. Ni caranya. Caranya 13.405 bahagi dengan 1000. Jawapannya 13.405 kilometer. Kita kena tulis balik unitnya lah dekat jawapan. Okey, masih lagi tengok contoh yang ketiga, masih lagi kilometer. Sekarang kita nak tukar kepada kilometer dan meter. Okey, dia dah beri jawapan dia yang depan ni 1 kilometer. 1.2 kilometer. Yang ni dah kilometer. Jadi terus tulis 1 kilometer. Kalau ada 13 kilometer, tuliskan 13.2 kilometer. Sifar, jadi tinggalnya sifar 0.2 kilometer kita nak tukar kepada meter.
kilometer nak tukar kepada meter, kita kena darab 1000. Tuliskan macam tu. Okey, lepas tu kita hanya gerakkan titik. Ada berapa sifar? Ada 3 sifar kan? Jadi kita gerakkan titik 3 kali. Okey, 3 kali. 1, 2, 3. Ingat, satu longkang tu mesti ada satu nombor. Tak boleh lebih. Okey, kita gerakkan sekali ni kan? Kan ada satu longkang, dah ada 2. Jadi tak perlu tulis dah. Kat sini, longkang hijau ni tak ada nombor kan? Jadi kita kena letak sifar. Ni, longkang ni pun tak ada nombor. Kita letakkan sifar. Jadi jawapannya, titik ni dah bergerak ya. Titik ni dah jadi duduk kat belakang sekali. Jadi jawapannya 200 meter. Sini kita boleh tuliskan balik 200 meter. Tulis unitnya semula. Jadi jawapan 1.2 km bila tukar pada kilometer dan meter, jadi 1 km 200 meter. Okey, ini untuk penukaran unit yang melibatkan ukuran panjang. Awak kena ingat rumus ni. Kami murid cemerlang matematik. Ni kalau kita guna kaedah darab 1000, darab 100, darab 10, bahagi 10, bahagi 100 dan bahagi 1000. Okey, masih lagi untuk contoh yang ukuran panjang. Untuk yang 1 meter, kita nak tukar kepada sentimeter. 1 meter nak tukar pada sentimeter, kita kena darab dengan 100. Manakala sentimeter nak tukar kepada meter, kita kena bahagi dengan 100. Okey, kita tengok soalan. 5.6 meter. Kita nak tukar pada sentimeter. Jadi kita buat macam ni. Ada buat macam ni. Ni meter dengan sentimeter. Jadi kita tak perlu tulis kilometer dan meter. Sebab yang soalan ni hanya melibatkan meter dan sentimeter. 5.6 meter. Kita nak tukar pada sentimeter, kita kena darab dengan 100. Sama macam tadi juga. 5.6 darab 100. Tulis macam tu. Tak perlu darab bentuk lazim. Yang macam biasa, yang panjang tu. Tak perlu. Jadi awak darab hanya gerak titik macam ni. Okey, 5.6 darab 100 ada 2 sifar. Jadi gerakkan 2 kali. 1, 2. Satu longkang ni dah ada nombor 6. Tak ada nombor kat sini, kita letakkan sifar. Titik dah duduk kat sini. So tak perlu dah. Titik dah bergerak. Tak perlu kita baca titik dah. Jadi jawapannya 5, 6 sifar sentimeter. Atau kita baca 560 sentimeter. Okey, tengok contoh yang seterusnya. 1205 sentimeter kita nak tukar kepada meter. Nampak ni? Sentimeter nak tukar kepada meter. Sekarang kita bahagi dengan 100. 1, 2, sifar 5 bahagi dengan 100. Buat bahagi macam ni. Sebab ni senang saja, satu markah. Biasanya dalam kertas 2 jawab soalan macam ni, jawapannya hanya diberi satu markah. Okey, bahagi dengan 100 kan. Kita letak sifar mesti belakang sekali. Sifar juga 1. Okey, 1, 2 kita gariskan. Dekat sini kita boleh letak titik. Sorry, kita letak sepatutnya tengah ni. Ni tengah ni. Kita tukar warna. Okey, titik kat sini. Jadi jawapannya untuk 1205 cm. So jawapannya 2.05 meter. Tuliskan unitnya. Unit yang dikehendaki untuk soalan ni adalah meter. Dari sentimeter nak tukar kepada meter, ni caranya bahagi dengan 100. Letakkan titik. Okey, bila 1205 bagi dengan 100, memang kita akan dapat jawapannya 12, bakinya 5. Tapi kalau nombor perpuluhan, kita kena naikkan. Kan? Ini macam awak bahagi nombor perpuluhan. 12.05 meter. Tengok contoh seterusnya. 7 meter 2 cm kita nak tukar kepada sentimeter. 2 cm tu dah dalam sentimeter. Jadi tak boleh tukar. Yang kita kena tukar 7 meter. 7 meter nak tukar kepada sentimeter. Meter nak tukar kepada sentimeter. Okey, yang meter ni, 7 meter ni kita nak tukar kepada sentimeter. Meter nak tukar kepada sentimeter, kita kena darab dengan 100. 7 darab 100, automatiklah jadi 700. 700 tambah 2, jadi 702 cm. Okey, untuk soalan penukaran unit ni, kalau awak tak tunjuk jalan kira pun tak apa. Untuk okey, contoh jawapan ni 1 markah. Soalannya hanya dapat 1 markah. Tak perlu tunjuk jalan kira. Jika awak dah faham, boleh terus congak. Jawapannya 702 cm. Masih lagi untuk ukuran panjang, 1 cm bersamaan 10 mm. 1 cm bersamaan 10 mm. Okey, ni yang 1 cm ni kat sini. Sifar hingga 1 ni adalah 1 cm. Okey, kalau untuk milimeter, ni yang dalam ni, ada 10 yang dalam ni.
Ni adalah 10 milimeter. Jadi untuk kita tukar yang ni 75 milimeter, kita nak tukar kepada sentimeter. Okey, ni milimeter nak tukar pada sentimeter, kita kena bahagi dengan 10. Bahagi macam biasa ni lah, 75 bahagi dengan 10. Ada satu je sifar, so gerak sekali je lah. Gariskan kat sini. Okey, jawapannya nak suruh tukar pada dari 75 mm, kita nak kena tukar kepada sentimeter. Yang kita garis ni kita letakkan titik. Jadi jawapannya 7.5 cm. Okey, ingat. Okey, sekarang ni tengok yang ni. 125 cm kita nak tukar kepada milimeter. Sentimeter nak tukar kepada milimeter, kita kena darab dengan 10. 125 sifar, 125 darab dengan 10. Letakkan kat sini. Jadi jawapannya 100. Letakkan sifar 5, 2, 1. 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Jadi 125 sifar milimeter. Tulis balik. 1250 milimeter. Cara pengiraan dari sentimeter nak tukar kepada milimeter, diberi yang ada titik perpuluhan kan, 22.3 cm, kita nak tukar kepada milimeter. Nak darab dengan 10. Dari sentimeter nak tukar pada milimeter, ingat kita kena darab dengan 10. Kita kira lah kat luar tu, 22.3. Jika yang ada titik perpuluhan, kita boleh buat bentuk lazim macam ni je. Bentuk ayat matematik macam ni. 22.3 darab 10. Okey, kita hanya gerakkan titik sekali sebab darab 10 sekali kan. Okey, jadi titik dah bergerak ke belakang. Jadi jawapannya 223 mm. Penukaran unit yang melibatkan jisim. Okey, untuk jisim si padu cecair dia sama macam kilometer dan meter. 1 kilogram untuk jisim, untuk berat 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Jadi kita kena ingat yang ni lah, darab 1000 bahagi 1000. Okey, 2500 gram kita nak tukar kepada kilogram, kita bahagi dengan 1000. Okey, macam tadi juga 2500 bahagi dengan 1000. 1000 ada 3 sifar. Kalau tak nak buat ada member macam ni, tak nak buat macam tu, kita kira sifar. Sifar ada 3 sifar, jadi kita gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Titik akan berada di sini. Bahagi, ingat bila bahagi ke kiri ke kiri. Bahagi, ada huruf I belakang sekali, ke kiri. Darab ke kanan. Okey, jadi titik kat situ. So jawapannya 2.5 kilogram. 2.5 kg. 2.5. Boleh tulis 2.5 kg ataupun 2.5 sifar-sifar kg. Sebab lepas titik ni ada 5, kita kena tulis. Kalau ada sifar-sifar, kalau kita tak tulis pun betul. 2.5 kg ataupun 2.5 sifar-sifar kg diterima. Okey, tengok yang ni. 12.35 kg kita nak tukar kepada gram. Kg nak tukar kepada gram. Okey, kg nak tukar kepada gram, kita kena darab dengan 1000. Yang ni awak kena ingat. Kg nak tukar pada G, G nak tukar kepada kg. Ni awak kena ingat. Okey, 12.35 kita darab dengan 1000. Ada 3 sifar. Kita nak tulis balik 12.35 darab 1000. Ada 3 sifar. 3 sifar, 3 kali gerak macam tu. Habis satu nombor. 1, 2, 3. Titik ada kat sini. Ruangan ni tak ada nombor, kita kena masukkan sifar. Jadi titik dah bergerak belakang ya. Jadi jawapannya 12,350 gram. Tuliskan unitnya. 12,350 gram. Kita tengok contoh untuk penukaran jisim juga yang melibatkan gram dan kilogram ni. Okey, tengok contoh 1005. 11,005 gram nak kena tukar kepada kg dan G. Okey, kita tengok dulu. Gram kepada kilogram kita kena bahagi 1000. Jadi kita 5 bahagi dengan 1000. 1, 2, 3. Okey. Jadi ada sifar 3, kita gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Yang depan ni adalah kg. 11 kg. Yang belakang ni mula dari titik sifar-sifar 5 adalah G. Kalau sifar-sifar kita tak perlu tulis. Kalau kat depan ni sifar-sifar. Kalau dengan titik kita kena tulis. Jadi jawapannya sini kita perlu tulis
5 je. 11 kg 5 gram. Okey, jika awak dah banyak latihan, awak tak perlu kira pun ni, awak boleh congak je. Awak nampak macam ni. Okey, ni dah jadi 11 kg 5 gram. Kalau cikgu buat macam ni, 13,612 G. 13,612 gram. Kita nak tukar kepada kg dan G. Okey, bila kita dah selalu buat latihan, kita akan senang nampak ni. Ni, okey, 13 kg 612 G. Kalau dalam kg saja 13,612 kg. Untuk penukaran unit isi padu cecair, awak kena ingat juga liter nak tukar pada ml, kita kena darab dengan 1000. Mililiter ya, kita nak tukar kepada liter, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, untuk yang ni 12 liter, kita nak tukar kepada ml, kita kena darab dengan 1000. 12 darab dengan 1000 ada 3 sifar kan, letak je 3 sifar. Jadi jawapannya 12,000 ml mililiter. L tuliskan macam ni ya, sebab nak bezakan dengan 1. Jangan awak tulis M macam ni, sebab nampak macam 1 nanti. Untuk mililiter simbolnya macam tu, L nya 12,000 ml. Okey, tengok contoh yang kedua, 6,007 ml. ml, nampak ni ml nak tukar kepada liter, nampak kita buat anak panah ke situ. Dari mililiter nak tukar pada liter, kita kena bahagi dengan 1000. Cikgu tunjuk bahagi kat sini, 1, 2, 3, 1. Cikgu ajar susun nombor belakang ni, ada kawan ni semua ni, sebab cikgu tak nak buat yang longkang tu kan. Kalau awak buat macam ni, okey, oh ni ada nombor, ada 3 kan, ada 3 tu, 1, 2, 3, jadi garisnya dekat sini. Jawapannya 6 ni akan jadi 6 liter 7 ml. Kalau awak buat bentuk longkang tu, awak bentuk bahagi yang bergerak tu, okey, 6,007, tengok 6,007 bahagi 1000 kan, bahagi 1000, awak tulis bahagi 1000 kan, 1, 2, 3, titik kat sini. Bila soalan ni tak ada titik, semua nombor ni sebenarnya ada titik kat belakang sekali. Jadi gerakkan ke kiri, bahagikan 1, 2, 3. Jadi jawapannya 6 liter 7 ml. Kita tak baca ni sifar-sifar kat tengah ni, 6 liter 7 ml. Dan 2 liter nak tukar pada ml, liter nak tukar pada ml, kita darab 1000. 7.2 darab 1000, tuliskan macam ni je. Okey, titik kat sini kan, gerakkan 3 kali sebab ada 3 sifar. Boleh darab ke kanan, gerak ke kanan, 1, 2, 3. Okey, longkang ni tak ada nombor, letakkan sifar. Longkang ni tak ada nombor, letakkan sifar. Jadi jawapannya 7,200 ml. Kena tulis unitnya. M tulis macam biasa, M McDonald tu, L tuliskan macam ni, 7,200 ml. Kalau tak nak guna cara yang cikgu kata guna cara tukar macam biasa tu, ada satu lagi cara cikgu nak perkenalkan, cara guna kotak 3, kotak 2 dan kotak 1. Kotak 3 melibatkan unit liter dan mililiter, isi padu cecair kan, kg dan G, kilogram, Gsim. Okey, ni untuk ukuran panjang, kilometer dan meter. Yang kotak 3 ni untuk yang melibatkan penukaran unit, dia jadi 1000. Lembu kampung kami, okey ingat. Tapi yang belakang ni orang letaklah liter, lawan dia ml lah. Okey, 1 liter bersamaan 1000 ml kan. Jadi kotak 3 ni maksudnya, kotak ni yang belakang ni kena ada boleh masukkan satu nombor sahaja. Contoh 2.3 liter, kita nak tukar kepada ml, jadi kita guna kotak 3 2.3 kan. Kita tengok, okey, perpuluhan ni titiknya, titik kat sini, jadi titik ada kat sini, titik ni bergerak kat sini. Okey, kena ada titik. Lepas titik nombor 3, tuliskan 3, tuliskan 2. Okey, untuk yang tak ada kat sini ni, kita kena masukkan nombor sifar. Okey, jawapannya kalau 2.3 liter nak kena tukar kepada ml, jawapannya 2,300 ml. Tengok ni, tips yang cikgu beri. Tips 1, nak jawapan yang depan mesti tulis dengan titik perpuluhan. Ni yang depan maksudnya. Kalau nak jawapan yang liter, yang kg ke km ke, kita kena ada dengan titik lah, 2.3 sifar-sifar ataupun 2.3 kg, 2.3 kilometer. Kalau nak jawapan yang belakang, yang belah ni ml ke G ke M ke, jadi kita kena baca semua nombor tanpa perlu baca titik. Jadi yang ni kita baca semua nombor, jangan baca yang belakang je. 2,300 ml, 2,300 gram. Okey, kalau nak yang liter dan mililiter, contoh 2 liter 300 ml.
ataupun 2 kg 300 G. Ni untuk yang melibatkan penukaran unit yang 1000. 1000 ni kita akan guna kotak 3. Ingat, kotak 3. Kotak 3 ni, ingat, satu nombor hanya boleh masuk satu je. Satu kotak, satu nombor. 3.2 contoh kan. Okey, lepas titik 2 sebelum titik 3. Ataupun 13.2 kan. Selepas titik 2 sebelum titik 13. Kotak yang depan ni boleh masuk banyak nombor. Yang belakang ni satu kotak, satu nombor. Jadi yang tak ada nombor dekat kotak belakang ni kita masukkan sifar. Jadi kalau 13.2 kg kita nak tukar kepada gram, dia jadi 13,200. Okey, untuk yang kotak ni sebenarnya senang je, tapi awak kena ingat kotak terlebih dahulu. Kotak 3 senang nak ingat sebab dia ada 3 ni. Untuk unit melibatkan 1000. Jadi lintah kampung kami. Untuk kotak 2 ni hanya guna untuk ukuran panjang. Kotak 2, kotak 1 hanya guna untuk ukuran panjang. Kotak 2 meter dan sentimeter. Contoh 3 meter nak tukar kepada sentimeter, kita dah kena fikir kotak apa kita nak guna. Oh, meter nak tukar pada sentimeter, kita guna kotak 2. 3 meter, meter kat depan kan, jadi 3 kat sini, tak ada nombor kat belakang ni, masukkan sifar. Jadi jawapannya 300 sentimeter. Okey, untuk kotak 1 yang melibatkan unit sentimeter dan milimeter, satu je nombor boleh masuk kat sini, tu panggil kotak 1. Okey, contoh cikgu beri 45 meter, 45 milimeter. Milimeter duduk belakang kan, 45 milimeter. Jadi kita tulis dari belakang lah kalau milimeter ni kat belakang. 45, 4. Jadi jawapannya dalam sentimeter. Nak jawapan yang depan mesti dengan titik perpuluhan. Ambil dengan titik 4.5 sentimeter. Jadi 45 milimeter nak tukar kepada sentimeter, jadi 4.5 sentimeter. Guna kotak ni kan, tadi cikgu tunjuk guna gerak titik bahagi macam tu. Kalau untuk guna kotak, okey, tengok contoh 1, 11 kg 95 G. Kg ni dia hanya ada melibatkan kotak 3. Kita bina kotak 3. 11 kg. Kg mesti duduk depan lah sebab dia kat depan ni kg. Jadi tuliskan kat depan. Kat depan tak apa, boleh tulis banyak nombor. Okey, 95 G. G ni kat belakang. Jadi kita tulis dari belakang 5, 9. Yang tak ada nombor kat kotak ni kita masukkan sifar. Okey, bila kita nak baca jawapan, kalau kg kena ambil dengan titik. Jadi jawapannya 11.095. Untuk yang kedua, 3,996 cm kita nak tukar kepada meter. Okey, sentimeter. Lintah kampung kami tu kotak 3. Sentimeter dan meter sama ada kotak 2 ataupun kotak 1. Kena ingat, sentimeter, meter, kotak 2. Okey, kotak 2, sentimeter, meter. Ingat, kita tulis meter, sentimeter. Letakkan titik kat tengah ni, ada kotak 2. Okey, kalau sentimeter, kita penuhkan kotak ni dari belakang, kita tulis. Okey, kita pun tulis. Okey, sentimeter kat belakang kan, jadi tulis 6, 9, 9, 3. Kat depan ni kita boleh tulis banyak nombor. Okey, bila nak baca dalam meter, kena ambil semua nombor. Jadi, dan dengan titik dibaca. 39.96 meter. Kita tengok contoh yang ni pula, 13.4 cm kita nak tukar kepada milimeter. Ingat, dari sentimeter nak tukar pada milimeter, kita guna kotak 1. Cikgu Melo masak mi. Kotak 1 kan. Okey, titik kat tengah dia. Satu je kotak kat belakang. Maknanya satu je nombor yang boleh dimasukkan kat belakang. Okey, kita tulis. Cikgu Melo masak mi. Okey, 13.4 cm ada titik. Jadi kita jadikan titik perpuluhan tu sebagai panduan. Selepas titik nombor 4. Okey, sebelum titik 3, 13 kan. Jadi bila kita nak baca milimeter, kita baca semua nombor. 134 milimeter. Kena tulis balik 134 milimeter. Jangan tinggal dalam kotak macam ni. Okey, untuk yang ni 12.04 liter tukar kepada liter dan mililiter, kena guna kotak 3 sebab liter dengan mililiter sama macam jisim. Kg dan G kita guna kotak 3. Kan? Garis. Okey, titik kat sini. Sini 1, 2, 3. Tu kotak 3. Sini kita tuliskan liter dengan ml. Jangan tersilap ml kat depan pula. Okey, liter ml. Okey, 12.04 liter
Okey, jadikan titik ni sebagai panduan. Lepas titik sifar. Jangan letak kat sini. Sebab lepas titik ada sifar. So, sifar kat sini 4. Sini 12. Sini sifar. Tak ada nombor, kita letakkan sifar. Okey, jadi bila nak baca dalam liter dan mililiter, yang liter ni adalah 12 liter. ml ni, semua yang ml ni yang 3 kotak. 1, 2, 3. Jadi jawapannya 40 ml. 12 liter 40 ml. Tengok contoh yang ni, 12.5 km kita nak tukar kepada meter. Kilometer pada meter. Sama ada kita nak guna kaedah kotak ataupun kaedah penukaran unit macam biasa. Yang ni km kepada m, kita kena darab dengan 1000. Kalau nak guna kaedah ni, kita darab 12.5 darab 1000. 1000 ada 3 sifar, jadi gerakkan ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Titik sudah berada di sini. Okey, jadi kita tulis dalam ruangan ni kena ada nombor. Titik dah ada kat belakang. Jadi jawapannya kena tulis balik 12,500 meter. Okey, tengok contoh macam mana nak tukar 125 meter kepada sentimeter. Meter, sentimeter. Cikgu nak guna kaedah kotak. Okey, meter kepada sentimeter kita guna kotak 2. Asasnya kotak semua macam tu. Okey, titik kat sini. Bila kotak 2, kita 1, 2. Okey, meter, mimi, comel. cm. Meter, sentimeter. Okey, 125 meter. Semua berada pada meter. Meter. Okey, jadi kat sini lah 125 meter. Jadi ruangan yang dalam cm ni, yang kotak kosong kat sini ni, kita kena masukkan sifar. Jadi 125 meter nak tukar kepada sentimeter, jadi jawapannya 12,500 sentimeter. 125 meter nak tukar kepada sentimeter, jadi jawapannya 12,500 sentimeter. Okey, jika tak nak guna kaedah kotak, ni kaedah kotak kan, kita nak guna kaedah macam ni. Kalau meter nak tukar kepada sentimeter, meter tukar pada sentimeter, kita kena darab dengan 100. 125 meter kita darab dengan 100. Ada 2 sifar kan? Kat sini tak ada titik, jadi kita letak sifar je. 1, 2. Jadi jawapannya 12,500 cm. Dua-dua kaedah ni senang sahaja jika awak dah faham. Kena banyak latihan, kena banyak cuba. Cikgu lagi prefer awak guna kaedah ni. Tetapi kalau awak jenis cuai, sebaiknya awak guna kaedah kotak. Okey, kita tengok lagi. Nak tukar kepada kg. Kg kepada G, kita kena darab dengan 1000. Kg nak tukar kepada G, kita kena darab dengan 1000. Manakala gram kepada kg, kita kena bahagi dengan 1000. Jadi yang ni kita kena bahagi 13,205, kita bahagi dengan 1000. Okey, ada 1, 2, 3 kan. Jadi kita gerak ke kiri. 1, 2, 3 titik. Okey, kita tulis balik jawapannya 13.205 kg. Tuliskan unitnya. Kena tulis unitnya. 13.205 kg. Okey, tengok contoh yang seterusnya. 11.2 liter kita nak tukar kepada ml. Liter kepada ml, cikgu guna kaedah kotak. Awak tetapkan diri awak nak guna kaedah mana? Kaedah penukaran atau kaedah kotak? Cikgu tunjuk dua-dua. Okey, kalau liter kepada ml, kita guna kotak 3. 1, 2, 3. Letakkan titik. Sini tuliskan liter, tuliskan ml. 11.2. Titik tu sebagai panduan. Selepas titik nombor 2. Jangan letak kat ujung ni. Sebab selepas titik yang ada nombor 2. Sini 11. Yang tak ada nombor, kita masukkan sifar. Okey, kalau ml duduk belakang. Kalau nak baca yang belakang, kita kena baca semua. Jadi jawapannya 11,200 ml.
uji diri awak sama ada awak faham atau tak penerangan cikgu tadi. Cikgu nak awak buka muka surat 174 dan 175 buku teks matematik tahun 4. Okey, 174 dengan 175. Yang ni. Okey. Yang ni semua melibatkan penukaran unit. 8 cm tukar pada milimeter. Jadi 80 mm. Buat F ni kan 495 mm nak tukar kepada cm dan milimeter. Cikgu nak guna kaedah kotak. Okey, kotak 1. Cikgu malu masak ni. Kotak 1 je nombor kat belakang boleh masuk kan? Okey, milimeter. Dari belakang kita tulis 5 9 4. Okey, yang jawapan yang kehendaki dalam cm dan milimeter. Jadi yang 49 ni adalah cm dan 5 ni adalah milimeter. Ni bacaannya 49 cm 5 milimeter. Nak tukar yang dari kilometer kepada meter, tengok yang F. Berapa kilometer 17 meter bersamaan 217 meter. Kita balik je ni. Okey, dari meter nak tukar kepada kilometer dan meter. Okey, yang ni cikgu guna kaedah penukaran biasa. 2017 meter. Kilometer nak tukar kepada meter, kita darab 1000. Meter nak tukar kepada kilometer, kita bahagi 1000. Jadi, kalau yang ni meter kan, nak tukar kepada kilometer dan meter, dia tak ada. Cuma macam kita akan tukar pada satu unit yang sama je dahulu. Jadi, 2017 kita bahagi dengan 1000. 3 kan? 1, 2, 3. Okey, yang depan ni adalah kilometer. 2 kilometer 17 meter. 2 kilometer 17 meter. Okey, selamat menjawab. Cuba buat semua ni. A hingga F. Yang muka surat 175 pun A hingga F.